Yo guys, hari ni kita akan cakap tentang Apple Watch Series 10 sebab yang ni sahaja yang dapat update yang baru daripada kebanyakan yang korang kenal, contohnya macam Apple Watch Series Ultra. Sebab yang tu tak dapat macam apa yang Apple Watch Series 10 ni dapat sebenarnya. Sebab Ultra tu just dapat color yang berbeza, tak ada update sangat. Even yang ni ada processor yang lagi latest daripada Ultra punya version. Without wasting more time, jom kita akan unbox series aku baru je dapat dekat dalam studio. First, korang kena tahu yang kotak dia hampir sama sahaja, akan ada putar dekat belakang untuk korang buka macam ni, seakan-akan korang buka origami punya kertas kan. Dan inilah dia punya kotak kan. Ada dua yang korang boleh nampak dekat sini, that is dia punya jam dan juga dia punya strap ataupun band. Band yang aku pilih warna putih, tapi untuk jam special sikit sebab dia ada pilihan warna jet black. So kita dah lama tak nampak warna jet black daripada Apple since iPhone 7 kalau korang nak tahu. Lepas tu dah tak ada dah sebab ada defect. Aku juga berminat nak tahu sama ada kali ni akan ada defect bila pakai dalam jangka masa yang lama. So kita akan try unbox dulu juga dia punya Apple Watch Series 10 dengan pilihan warna jet black. Untuk jam ni korang boleh nampak akan ada putar juga yang korang boleh buka. Tarik saja macam tu. Nak dengar tak? Satisfying sound. Yes, itu yang kita nak dengar. Dan korang hampir terjatuh. Dan ini dia. Oh, tengok ni guys. Dia actually ada ikut warna jam tu tau. So kalau korang beli warna jet black, korang akan dapat balutan warna hitam juga kalau korang nak tahu. Ya, yeah, pretty exclusive dekat situ. Just tolak je macam ni. Dan ya, dah ada cat jari. So, dah terus open, terus on dia punya Apple Watch. So dekat sini korang boleh nampak akan ada juga charger yang korang boleh gunakan untuk charge korang punya Apple Watch Series 10. Dan ni actually memang support dia punya fast charger tau. And dia punya tali pun boleh kata tak sampai 1 meter, lebih kepada half a meter macam tu. Aku rasa lah in terms of dia punya panjang ni. And dia akan lagi laju macam yang aku cakap tadi. Dan hanya support dekat Apple Watch sahaja. Korang tak boleh gunakan dekat mana-mana jam selain daripada Apple kalau korang nak tahu. Sebab kita tak ada lagi universal punya wireless charger untuk jam. Aku tak faham kenapa. But itu adalah dia punya charger ataupun dia punya kotak. And then korang punya band pun akan nampak dekat sini. Ini adalah Nike punya. Sebab Apple dia tak bagi macam like Apple Watch Nike Edition. So kita beli yang Nike Edition in terms of dia punya band dekat sini yang berwarna cream. Tapi tu lah, bagi aku still lagi minat Apple Watch punya exclusivity in terms of dia punya watch lah. Contoh macam Nike punya Apple Watch tu. Dah buka. Okay, just like macam ni saja untuk dapatkan korang punya band. Dan tarik macam tu. Satisfying pula kan bunyi dia. Tapi tak apa. To be honest, dia punya band ni nampak macam like sedikit aku nak cakap dia pastel color, tapi lawa juga. But at the same time, dia tak membuatkan aku rasa teruja in terms of dia punya design choice. Sebab dia nampak macam like nylon punya ni kan. So cara nak pasang dia, just masukkan macam ni je saja. Since aku ni pakai jam ni pada tangan belah kiri, so aku akan buat dia setting dia ikut belah kiri. Alamak, ni aku risau ni. Mana satu atas, mana satu bawah. Okay, sepatutnya macam ni lah. Terbalik kan? Terbalik. Aku ya Allah, terbalik. Aku dah takut tau. Sebab banyak sejarah orang salah pasang, dia akan stuck. So bila tersalah pasang tu, aku like takut gila. Risau. Okay, dah betul lah. So aku pairkan warna hitam dengan warna yang cerah. Mungkin sebab aku nak nampak dia lagi kontrasti sikit bila pilih warna macam ni. Sebab tak nak nampak macam boring sangat. All in all, aku cakap, yeah, it's nice. Apa yang korang patut tahu juga, dia tak semua warna jet black tau.
So first impression aku dengan warna jet black macam ni, aku akan cakap it looks very nice dengan colour yang kita dapat sebab dia nampak berkilat sangat and membuatkan dia punya jam ni nampak lagi mahal. Dan dia nipis kalau korang nak tahu. Dia nipis daripada kebanyakan Apple Watch series yang korang kenal. Alright, kita akan ujilah perbandingan dekat mata aku. Akan nampak beza ke kalau mata kasar? Sebab dalam website memang dia kata akan nampak beza. Aku akan cakap ya, akan nampak beza, tapi it's hard to tell kalau korang tak bandingkan secara sebelah-sebelah. Alright, now still aku bagi pujian sebab dia dapat buatkan jam ni lagi nipis. And aku pilih warna jet black kan, macam yang aku cakap, semua hitam. Belakang ini sahaja yang berwarna silver untuk dia punya sensor. Contoh macam heart rate ke dan sebagainya akan berwarna putih. Ataupun dia punya sensor je lah, warna silver lah maksud aku. So bagi aku set up kejap. Alright, aku dah pakai Apple Watch Series 10 dekat tangan aku. Korang boleh nampak, ada nampak perbezaan sikit tak? Yes, sebab kali ni dia ada saiz yang a bit different sebab kita dapat 46mm. Kalau nak dibandingkan dengan Ultra, benda ni memang betul-betul besar tau. Sebelum ni, Apple macam like tahu yang dia punya user komplain banyak tentang dia punya battery life. So bila dia upgradekan saiz kepada yang lagi besar 46mm ataupun dia ambil testimoni daripada sebuah Apple Watch Ultra, semua orang suka sebab battery life dia lagi panjang daripada yang biasa. So dekat situ Apple mungkin terinspirasi untuk buatkan Apple Watch yang lagi besar. So ni adalah kata feedback yang bagus daripada Apple dan juga untuk pengguna dia pakai Apple Watch dengan lebih lama. Bayangkan takkanlah setiap hari nak charge everyday kan, untuk top up everyday. Lagipun untuk dia punya charging speed tak laju untuk sebuah Apple Watch ataupun mana-mana Apple Watch sahaja kalau ikutkan. Lepas tu Apple sebenarnya dia letak skrin yang baru dekat Apple Watch Series 10 berbanding dengan predecessor. Sebagai contohnya adalah dia masih lagi menggunakan OLED screen, tapi dia punya angle untuk korang tengok tu sebenarnya lagi luas. Maksudnya dia tak akan ada shift color ataupun brightness. Kali ni dia akan lagi terang. Walaupun dia masih kekalkan kepada 2000 nits of brightness. Sebagai comparison, Apple Watch Ultra dia boleh pergi sampai 3000 nits of brightness. 2000 tu boleh dikatakan sangat terang untuk sebuah jam sebenarnya. Smartphone pun sekarang kebanyakannya sahaja 1500 ataupun 2000 nits of brightness. Sekarang korang tahu boleh benchmark dekat mana Apple Watch Series 10 ni dapat letak dalam dia punya kategori. Lepas tu kita nak cakap sikit tentang dia punya hardware perubahan yang Apple sebenarnya dah letak dalam series kali ni. That is dia punya speaker. Kali ni dia orang letakkan speaker yang lagi kecil, tapi pada masa yang sama korang boleh dengar lagu dekat sini tau. Sebelum ni tak pernah lagi Apple buat sebab dia fikirkan yang orang tak nak dengar speaker dalam jam. Orang nak dengar dekat dalam AirPods ataupun korang punya smartphone itu sahaja. Tapi dekat Apple Watch dia tak pernah enablekan unless kalau korang bercakap telefon. Betul tak? So lepas ni korang dah boleh mainkan lagu dekat, bukan dekat Apple Music saja tau. Aku juga mainkan dekat Spotify dekat sini. Aku cuba buka dan juga mainkan lagu yang aku ada dekat sini. Alright. So tu boleh kata pendek punya audio lah, so that aku tak dapat copyright. Tapi kalau boleh nampak dia memang function dekat Spotify, bukan Apple Music sahaja. Bagi aku dia punya speaker ni tak kuat sangat kalau nak dibandingkan dengan sebuah phone. Mungkin dekat sini boleh dikatakan agak senyap, that's why boleh dengar dengan jelas lagi. Tapi kalau dekat open akan struggle sikit. Korang mungkin kena buat macam ni nak dengar kalau turn on music, even kalau korang bercakap telefon. Lepas tu antara features yang Apple riliskan untuk watchOS 11 untuk Series 10 adalah dia punya feature sleep apnea. So ni adalah features yang membantu orang untuk detect sama ada dia ada masalah tidur ataupun tidak. So benda ni akan beritahu korang akan ada masalah benda tu ataupun tak. Sebab benda ni tak boleh nak detect kalau tak ada equipment yang betul untuk tahu yang dia actually ada masalah sleep apnea ataupun tidak. Benda ni aku akan try juga untuk review akan datang. So stay tuned for that. Sebab aku tak tahu aku ni ada sleep apnea ataupun tidak. Satu lagi perkara yang patut aku beritahu adalah dia ada sensor yang baru, depth dan juga water temperature sensor. So kalau korang ni memang suka berenang, pergi dekat sungai ke, pergi berenang dekat kolam ke, ataupun buat dive dekat laut ke,
So benda ni akan membantu korang untuk detect temperature dan juga kedalaman yang korang dah pun berenang tau. So benda tu sangat membantu untuk certain orang yang perlukan benda tu sebagai a simple features bila diorang actually berenang. So benda ni sangat-sangatlah membantu kalau orang buat macam snorkeling kan. So benda tu memang melibatkan gadget yang boleh detect kedalaman sesebuah jam. Dan aku juga nampak ada a few review tentang benda tu, tapi itulah, benda tu aku tak boleh nak test, tapi benda tu baru untuk Apple Watch Series 10. Alright, now kita cakap tentang dia punya bateri. Sebelum ni ramai orang komplain kata Apple Watch Series ni dia tak tahan lama tau. Dia tahan like 1 hari setengah sahaja dan juga tak improve daripada dulu lagi kalau ikutkan. Aku ingat lagi masa first Apple Watch yang aku pakai tahan sampai malam saja, tak sampai 1 hari pun kalau ikutkan. So sangat tak membantu, especially untuk kita track sleep apnea dan sebagainya. So sekarang ni Apple dah besarkan dia punya screen dan juga dia besarkan jam ni, dan Apple ada peluang untuk letakkan bateri yang lagi besar, sama seolah-olah pakai Apple Watch Ultra. Dekat sini dia boleh bertahan sampai 36 jam, sama macam Apple Watch Ultra. Dan juga bila korang buat low power mode tu akan boleh pergi sampai 72 jam. So sekarang ni korang boleh tahan sampai 3 hari. Tu adalah benda yang boleh dikatakan unheard of untuk Apple Watch series biasa tau sebelum ni. S9 ke, S8 ke, S7 ke, tak ada sampai 3 hari. Ni adalah perubahan yang sangat aku nak daripada dulu lagi. Seorang pengguna Apple Watch pun actually minta. Satu lagi perubahan yang Apple letak adalah tak ada lagi ceramik punya material. Sekarang Apple hanya letak aluminium dan juga titanium. So ni adalah perubahan yang bagus jugalah. Tapi harga untuk titanium tu sebenarnya agak mahal lah, RM4,000. So it's not cheap untuk korang beli. Even untuk aku pun rasa macam, you know what, dekat sini aku tahu aku punya limitation, so kita kekalkan aluminium saja walaupun aku nak pergi ke arah titanium. Alhamdulillah, harga macam sebuah smartphone, harga sebuah iPhone 16 kot. So take a deep breath untuk hold back. Berkata macam tu lah. Alright, so far pendapat aku, jam ni sememangnya nampak nipis dan juga nampak unik, tapi dia tak ada major design changes yang Apple buat. Walaupun dikata kali ni dia lagi nipis, dia buatkan skrin lagi besar, dan juga dia ada skrin yang lagi senang untuk korang tengok waktu off angle ataupun off axis untuk tengok jam, sebab dia ada always on display. Itu apa yang diorang promotekan sangat. Lepas tu dia actually pakai prosesor yang baru dekat sini, menggunakan prosesor S10, dan nampak sangat responsif in terms of dia punya penggunaan. Nanti aku akan beritahu lagi in terms of all day use dan juga all week use berkenaan dengan Apple Watch Series 10 kali ni. But ada a few things yang aku rasa macam agak kecewa dengan Apple Watch Series 10 kali ni. Salah satunya adalah, walaupun dia antara yang first, dan juga salah satunya Apple upgrade kepada prosesor S10 macam yang aku cakap tadi, dia tak dapat Apple Intelligence punya features dekat dalam jam. Mungkin Apple tak nampak lagi, tak kata finalize lagi in terms of features Apple Intelligence dalam ni, tapi at least ada a few lah, sebab kita dah watchOS 11 untuk series kali ni, tapi tak nampak lagi dia punya feature. Sebab korang boleh tengok yang MacBook, iPad, iPhone dah pun ada features Apple Intelligence, tapi untuk sebuah smartwatch kita tak dapat lagi, termasuk S10 punya prosesor. So apa bezanya S10 punya prosesor ni berbanding dengan predecessor? Kalau kan dia support a few sensor yang baru lah, tapi in terms of dia punya Apple Intelligence tu tak nampak lagi. We are still blind dengan apa yang Apple nak, orang kata, promotekan Apple Intelligence dalam Apple Watch Series 10 kali ni. Alright, tu sahaja dulu sebelum aku review tentang Apple Watch Series 10 kali ni. Upgrade yang bagus lah, aku boleh cakap macam tu, sebab dia size lagi besar, dan ada features yang bagi aku sangat berguna, house feature dan sebagainya. Dan juga untuk pengguna yang selalu menggunakan smartwatch, bateri yang besar ni sangat-sangat membantu. So sekarang kita tak perlu nak pergi dekat Ultra untuk dapatkan battery life yang sama macam dia. Sekarang kita dah boleh beli yang series biasa dah. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, share, also make it smiling. I'll see you guys on my next video. Bye. Korang komen dekat bawah apa yang korang nak aku test betul-betul tentang series kali ni. Dia punya health ke, dia punya battery life ke, dia punya overall use ke, cuba komen. Aku nak tahu juga. Alright,